Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat ulasan Terengganu versus Selangor untuk saingan Liga Super pula, yang mana Selangor menang dengan defisit yang besar iaitu 4-0 hasil jaringan dari Orosco 2, 1 Faisal Halim dan juga 1 dari Alif Izzuan. Akhirnya Faisal Halim kembali untuk perlawanan Liga Super. Dan untuk perlawanan Liga Super untuk Selangor pada perlawanan semalam, Tan Chee Ho telah melakukan beberapa perubahan yang positif, terutamanya di bahagian tengah, yang mana gandingan Orosco, Nur serta Alex adalah gandingan yang terbaik untuk bahagian tengah pasukan Selangor pada season kali ini, dan mereka bertiga berjaya untuk menunjukkan yang mereka mempunyai satu kesefahaman dan juga mempunyai keserasian yang baik dalam membentuk gandingan yang bagus di bahagian tengah in term of serangan dan juga bertahan. So mereka ada kestabilan yang baik di bahagian tengah. Dan untuk Richmond Bokoyi yang telah di drop dari first 11 juga memberi kelebihan kepada Aaron untuk beraksi sebagai number 9, dan juga kita boleh nampak bagaimana Faisal Halim dan juga Mukairi Ajmal yang bertindak sebagai inside forward untuk beraksi dengan lebih efisien lah, apabila Aaron adalah seorang striker yang banyak bergerak ataupun dia punya pergerakan adalah lebih mobile, yang memberi ruang kepada winger-winger ni untuk masuk lebih ke dalam dan juga untuk mencari ruang bagi buka kepada Aaron, berbanding Richmond yang lebih kepada target man ataupun traditional punya poacher yang tunggu orang nak swap sahaja. Jadi dalam taktikal yang diterapkan oleh Tan Chee Ho, nampaknya orang kata apa, pembentukan Aaron sebagai number 9 adalah lebih efisien lah berbanding meletakkan Richmond Bokoyi. Dan untuk midfield, trio midfield semalam adalah the best lah untuk teruskan saingan Liga. Cumanya agak sedikit sukar untuk pasukan Selangor. Sebab apa? Sebab selepas ini game Liga akan berhenti untuk pasukan Selangor, yang mana perlawanan seterusnya untuk pasukan Selangor adalah pada bulan 11, hujung bulan, hampir 2 bulan Liga akan berehat. Jadi cabaran ataupun halangan utama untuk pasukan Selangor adalah untuk memastikan kecergasan dan juga kecerdasan pemain sepanjang 2 bulan Liga berehat, dan bagaimana mereka nak meneruskan rentak kemenangan yang besar menentang Terengganu pada perlawanan semalam bakal diterjemahkan pada perlawanan yang seterusnya dalam saingan Liga untuk 2 bulan akan datang. So benda tu agak kritikal ataupun agak crucial lah untuk pasukan Selangor cari jalan. Dan untuk pasukan Terengganu pada perlawanan semalam, mereka juga melakukan beberapa rotation, tetapi rotation yang dilakukan tidaklah terlalu efektif, terutamanya kalau kita lihat untuk goalkeeper. Rahadi masuk menggantikan Suhaimi Hussein, dan semalam kita boleh nampak lah kenapa sepanjang season ni Tommy Slave lebih suka dengan penggunaan daripada Suhaimi, yang mana Suhaimi kalau diturunkan memang konsisten lah untuk season ni berbanding Rahadi. Dan disebabkan itulah kita boleh nampak kenapa Rahadi di drop sepanjang season kali ni, dan Suhaimi lebih diberikan kepercayaan untuk bertindak sebagai goalkeeper utama pasukan Terengganu. Tetapi ada sedikit orang kata apa, rotation yang berlaku terutamanya di bahagian tengah, iaitu Omid Nazari boleh dikatakan tidaklah terlalu efektif yang bermain dalam sepanjang season, tetapi masih lagi diberi kepercayaan. Sepatutnya mungkin boleh diberi peluang kepada pemain-pemain muda yang sedang meningkat naik di dalam skuad TFC 2, terutamanya macam Saiful Hakim. Tapi Saiful Hakim pun masuk lambat dah semalam. Sepatutnya bolehlah bagi peluang kepada mereka ni untuk bermain sebagai first 11. Dan kalau kita lihat juga Ridwan Krasniqi masih lagi dimasukkan dan menghadiahkan pula untuk ke pasukan Selangor gol. So benda tu memang kita dah nampak lah pemain mana yang sepatutnya diberi peluang dan pemain mana yang sepatutnya di-rotate ataupun di-drop dalam saingan Liga Super. Tetapi benda tersebut tidak berlaku. Jadi boleh dikatakan rotation yang dilakukan oleh Tommy Slave untuk certain orang kata apa, position masih lagi belum memberi impak lah. Tetapi yang antara yang memberi impak yang kita boleh nampak adalah contohnya macam Ubaidullah yang bermain sebagai left back waktu first half, boleh dikatakan agak menarik dengan overlap dan juga connection dia bersama dengan Hakim Hassan, dan di second half bermain di centre back. So that is a good thing lah, yang mana rotation tentang Ubaidullah. Tapi overall rotation masih lagi tidak orang
orang kata apa, menunjukkan satu performance wise yang bagus lah. Jadi boleh dikatakan ini adalah masalah daripada squad depth pasukan itu sendirilah, bagaimana mereka nak rotate dan juga bagaimana mereka nak bagi peluang. Jadi ini adalah introduction yang panjang, selama saya buat video hampir 5 minit saya punya introduction. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk game ni, ulasan perlawanan saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Untuk pasukan Selangor pada perlawanan ni, saya boleh puji yang pertama adalah bagaimana taktikal Tan Chee Ho menurunkan Orozco, Nur dan juga Alex untuk mengetuai bahagian tengah mereka lah. Yang mana kalau kita nampak perlibatan Alex, Orozco dan juga Nur sebenarnya memberikan satu dimensi yang sangat bagus in term of attacking, in term of defending. Dalam fasa menyerang, apa yang kita boleh lihat, Alex banyak digunakan sebagai seorang pemain number 6 ataupun lebih kepada single pivot, dan mereka push untuk Nur Awabdeh bermain sebagai box to box player ataupun number 8, dan Orozco still lagi sebagai playmaker untuk lebih proaktif di bahagian attacking third lah. Jadi benda ni lah yang kita boleh nampak daripada kelebihan yang Selangor ada apabila mereka meletakkan Orozco dan juga Alex bertindak di bahagian tengah dengan sangat baik. Alex boleh bertindak sebagai deep line playmaker. Kalau kita lihat 2 gol daripada Orozco adalah berpunca daripada gerakan Alex yang melakukan passing daripada bahagian tengah ke bahagian hadapan, dan benda tu memang positif lah. Dan Alex sentiasa ada Nur yang bertindak sebagai link up untuk sentiasa ada ball progression di kawasan middle ataupun di kawasan tengah lah. Dan dalam pada masa yang sama, Orozco akan lebih bertindak untuk mengambil bahagian di bahagian ofensif ataupun di bahagian attacking untuk bertindak lebih kepada gerakan serangan. Dan hasilnya apa? Orozco berjaya untuk menjaringkan 2 gol. Jadi kebebasan yang diberikan kepada Orozco untuk bertindak lebih di hadapan dan bertindak lebih kepada di belakang Aaron memberikan kelebihan kepada Orozco untuk melakukan percubaan jarak jauh, untuk involve dalam kotak penalti dan lebih proaktif dalam bahagian serangan. Kita boleh juga tengok bagaimana Orozco meletakkan diri dia untuk menjadi link up player ataupun menjadi connector antara midfield department dan juga kepada attacking department dengan passing-passing through dia yang sangat marvelous. Dan di belakang dia ada Orozco, ada Nur dan juga Alex yang boleh bertindak dalam ball progression, dan Alex boleh bertindak daripada bahagian bawah untuk melakukan passing-passing yang memang boleh dikatakan berantara bangsa lah, ataupun boleh dikatakan sangat marvelous, yang mana passing-passing dia tu memang mempunyai vision dan juga accuracy yang tinggi lah untuk Alex. So memang Alex sesuai lah untuk bergandingan dengan Nur, dan Nur lebih kepada untuk menstabilkan bahagian tengah pasukan Selangor dengan bantuan dia daripada bertahan, yang mana kalau pasukan Selangor kena counter, maka Nur akan drop lebih deeper untuk membentuk 2 pivot bersama dengan Alex untuk memberi bantuan kepada Alex daripada segi untuk bertahan kepada pasukan Selangor. Dan dalam fasa menyerang, Nur dan juga Alex akan sentiasa switch position. Kalau Nur drop lebih deeper, maka Alex akan naik kepada number 8, ataupun kalau Alex jadi number 6 ataupun drop between the 2 centre back, maka Nur akan naik lebih tinggi untuk membantu Orozco ataupun menjadi box to box punya player. So that is a good thing. Nombor 1. Nombor 2, kalau kita boleh puji adalah tentang winger pasukan Selangor, yang mana peranan daripada Mukari Ajmal dan juga Faisal Halim semalam memberikan satu impak yang positif kepada bahagian serangan apabila mereka berdua ni boleh untuk bermain dengan sangat baik sebagai inside forward, iaitu mereka lebih masuk ke bahagian dalam ataupun ke bahagian berhampiran dengan di box pasukan lawan. Jadi kita boleh nampak lah apabila mereka berdua ni lebih kepada inverted ataupun lebih kepada masuk cut inside ke dalam, maka mereka punya fullback iaitu Syarul Nazim. Untuk game ni Syarul Nazim diletakkan sebagai left back sebab Ruven Tirin injured baru main 5 minit, dan lepas tu kena tukar buat masuk Quinten, so Syarul Nazim main di bahagian left back. Jadi untuk fullback pasukan Selangor, mereka apabila pemain hadapan ataupun winger mereka masuk ke dalam, maka fullback sama ada Syarul Nazim ataupun Quinten Cheng, mereka akan lebih suka untuk inverted untuk buat overlap di bahagian wide area ataupun di bahagian flank untuk cover up posisi winger tersebut lah. Jadi kita boleh nampak lah semalam Syarul Nazim buat overlap dengan sangat baik dan sebagainya. Cumanya di bahagian kanan ada sedikit perbezaan, yang mana Quinten Cheng untuk game ni boleh saya katakan dia improvise daripada segi dia punya off ball movement dan juga positioning. Sebab apa? Sebab untuk game ni boleh dikatakan dia bergandingan dengan sangat baik bersama dengan Faisal Halim, yang
yang mana dia lebih kepada, kalau kita lihat banyak movement yang dilakukan, Faisal Halim banyak cover up bahagian wide area, tetapi selalunya kalau kita lihat apabila Quinten bermain dengan Aaron, maka Quinten akan banyak untuk cover up dengan bagi supporting deep daripada bahagian bawah lah untuk membantu Aaron. Tetapi untuk game ni kita boleh nampak yang Quinten akan bertindak lebih ofensif dengan memasuki bahagian half space ataupun di kawasan half space belah kanan untuk membantu Faisal Halim yang membuat larian di bahagian wide area, ataupun Quinten Cheng akan masuk di bahagian wide area sekiranya Faisal Halim dah masuk ke bahagian half space. Jadi benda tu akan membentuk combination play dan juga sentiasa ada orang yang buka ruang untuk mereka open. Jadi benda ni juga dibantu oleh Aaron yang bermain sebagai number 9, sebab Aaron untuk game ni boleh dikatakan agak fleksibel dan juga agak mobile, banyak bergerak. Jadi dia membolehkan untuk winger dan juga fullback dan juga bahagian tengah sentiasa bergerak dan juga melakukan off ball movement yang baik, dan mereka boleh open game dengan sangat baik, yang menyebabkan attacking mereka sangat fluent lah untuk 20 minit ke atas. Sebab dalam 20 minit pertama kalau kita lihat sebenarnya Selangor ada kekurangan sikit sebab mereka menghadapi kesukaran daripada untuk keluar daripada high press yang dilakukan oleh pasukan Terengganu. Tetapi after that memang kita nampak apabila Selangor berjaya settle down, memang Selangor boleh ball progression dengan sangat bagus lah. Untuk defense department kita boleh puji gandingan Haris Aikal dan juga Safwan Baharudin. Safwan Baharudin dan juga Haris Aikal boleh dikatakan sangat compact dan juga menyelamatkan beberapa gerakan daripada pasukan Terengganu. So benda tu positif lah. Jadi overall untuk pasukan Selangor semalam mereka bermain dengan baik kan. Saya hairan lah kenapa mereka tak main macam ni waktu kat Piala Malaysia, kenapa mereka main macam ni waktu Liga Super. Tapi kalau kita fikir logik, mungkin ada sebab-sebab dia lah. Dan kalau dalam masa yang sama Liga Super di tempat kedua menjanjikan tempat ke Asia, so mereka perlu untuk all out lah. Dan semalam mereka all out menang 4-0 ke atas pasukan Terengganu. So that is a good thing dan juga that is a good improvement untuk pasukan Selangor. Dan mereka ada sedikitlah kelemahan yang perlu diperbaiki, terutamanya bila mereka masuk Richmond Bukayi, memang kita boleh nampak lah masih lagi belum memberi impak yang positif kepada pasukan Selangor kan. Jadi benda tu perlu diimprove lagi. Dan tetapi pertukaran macam bawa masuk Alif Aikal, bawa masuk Alif Aikal adalah benda yang positif. Kita boleh nampak Alif Izzuan bermain di wing kiri pun positif. Alif Izzuan berjaya skor, Alif Aikal berjaya involve dengan gol yang keempat tu. So benda tu positif untuk pasukan Selangor apabila pemain-pemain muda mereka dah mula sesuaikan diri dengan taktikal daripada Tan Chee Ho dan boleh buat decision making yang lebih bagus di dalam padang. Cumanya pemain senior lah yang kena tingkatkan, terutamanya import, untuk menunjukkan kesepahaman dan juga membuktikan sesuatu untuk pasukan. Untuk pasukan Terengganu pula, kita masuk untuk pasukan Terengganu. Saya faham apa yang dilakukan oleh pasukan Terengganu kemungkinan besar adalah melakukan rotation sebab ada jadual liga yang padat dan juga untuk Piala Malaysia dan juga terutamanya Piala AFC lah. Tetapi kalau kita perlu faham, rotation perlu dilakukan dengan efisien dan juga perlu dilakukan dengan lebih berkesan. Sebab kalau kita betul-betul nak buat rotation, kita perlukan orang kata apa, rotation dengan meletakkan pemain yang lebih bagus berbanding dengan pilihan yang ada. Sebab apa? Sebab semalam boleh dikatakan pemain ataupun peranan yang dimainkan oleh Adisa, Omid Nazari boleh dikatakan tidaklah terlalu memberi impak kepada bahagian tengah dan juga hadapan Terengganu. Sebaliknya benda-benda tersebut hanya menyebabkan rentetan ataupun ball progression pasukan Terengganu agak terganggu lah. Jadi apa kelemahan pasukan Terengganu pada perlawanan semalam? Yang pertama, kalau kita lihat di bahagian tengah, mereka lebih kepada pengharapan antara combination play antara Habib Harun dan juga Nurilo sahaja dalam pergerakan di bahagian tengah. Jadi apabila mereka ada 3 midfield tetapi 2 midfield sahaja yang berfungsi dengan baik, benda tu akan menyebabkan bahagian tengah pasukan Terengganu agak tidak stabil. Sebab kedua-dua player ni yang kena involve dengan menyerang dan juga kena involve dengan bertahan. Jadi apabila Nurilo dan juga Habib melakukan early press, bahagian tengah yang lain akan kosong. Jadi bila bahagian tengah yang lain akan kosong, maka Habib ataupun Nurilo akan lambat dalam defending punya transition dan juga menyebabkan ruang yang banyak ditinggalkan di kawasan, terutamanya di zon 6 ataupun di zon 14 di kawasan lawan, untuk pasukan lawan exploit di kawasan tersebut berhampiran dengan bahagian tengah dan juga berhampiran dengan kotak penalti pasukan Terengganu sendirilah. Jadi disebabkan itulah kita boleh nampak bagaimana Orozco dan juga Mukadi Ajmal berjaya untuk exploit kawasan tersebut dan melakukan percubaan jarak jauh jadi benda tu yang memberikan kelebihan kepada pasukan Selangor, disebabkan mereka punya midfield Nurilo dan juga Habib Harun, mereka berdua ni terpaksa melakukan sesuatu dalam fasa menyerang dan dalam masa yang sama mereka juga kena cover up dalam fasa bertahan. So agak sukar, menyebabkan bahagian tengah agak loophole kat situ untuk di-exploit apabila mereka tak dapat bantuan yang banyak daripada Omid Nazari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau
kita lihat daripada segi attacking wise untuk pasukan Terengganu memang agak kurang untuk game ni apabila mereka letak Arisak baru lega ataupun recovery daripada injuries. So benda tu memang kita boleh nampak lah yang dia punya performance akan a bit down. Tetapi pemilihan dengan peletakan Syahmi Zamri di bahagian kanan, that is not a good choice. Benda tu bukannya pilihan yang bagus. Sebab apa? Sebab Syahmi Zamri ni kalau kita follow up dia di TFC 2, dia bukannya seorang flanker ataupun seorang winger yang boleh bertindak dengan kelajuan. Jadi lebih kepada ball control dan juga positioning yang baik, dan dia boleh jadi link up player. Kalau dia boleh bermain di bahagian belakang Adisak Krason mungkin jadi lebih efektif, tetapi akibat bermain di bahagian kanan dia tak boleh nak buat larian-larian deras sebab dia dijaga rapi oleh Syarul Nazim dan sebagainya. Jadi daripada segi position player pun boleh dikomplain lah. Dan untuk Hakim Hassan bermain di bahagian kiri, benda tu boleh dikatakan agak positif in term of first half apabila sering dibantu oleh Ubaidullah yang buat overlap dan juga underlap, tetapi overall dia kurang baik lah. Dan kemasukan Ivan Mahmud pun tak memberi impak yang positif. Jadi banyak benda lah yang pasukan Terengganu kena perbaiki untuk berhadapan dengan Bali United. Sebab rotation player yang dilakukan pun bukanlah rotation player yang ketara sangat, hanyalah beberapa position sahaja. Dan goalkeeper macam biasa kemungkinan Suhaimi Hussein akan kembali dalam first 11 lah. Dan untuk kemasukan Liridon, saya geram juga. Kemasukan Liridon ke Rasnici sebenarnya sepatutnya dia memang patutnya bagilah impak yang positif, tapi ni dia bagi pula gol kat pihak lawan. Jadi benda tu agak merugikan kepada pasukan lah. Dan kalau kita faham dalam sistem bertahan pasukan Terengganu, mereka mau tu zonal marking. Jadi bila zonal marking memang kita faham lah dia bukannya main lebih kepada target ataupun lebih kepada tight ataupun man to man marking. Jadi benda tu agak kita boleh nampak lah bagaimana pergerakan tanpa bola pasukan Selangor telah memecah belahkan dan juga menyukarkan defensive structure pasukan Terengganu pada Pelonas malam. Jadi memang deserve lah Selangor menang 4-0 semalam. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.